السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu pagi kita tuan-puan yang kita mulakan dengan majlis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah taufik dapat kita beramal dan juga menyampaikan apa yang kita sama-sama pelajari. Suara saya jelas ke tuan-puan? Saya bersiaran daripada Tawau Sabah ya tuan-puan. Sebab tu saya nak tanya. Macam ada bunyi-bunyi sikit lah Ustaz. Jelas Ustaz. Oh ya, jelas. Suara okey? Ada bunyi apa? Tadi ada bunyi-bunyi. So okey now. Now okey dah. Sekarang okey dah? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab saya daripada Tawau Sabah ni, balik kampung. Baik. Alhamdulillah juga suara jelas. Kalau tak jelas, tuan-puan tolong bagi tahu tau. Sebab takut saya line tak berapa clear dekat kampung. Pada pagi ni insya-Allah kita akan sama-sama menyambung pengajian kita berkait dengan qawaid Quraniyah, dan kita akan sambung pada kaedah yang ke-26 hadirin. Kaedah yang ke-26. Suara okey Baik. Kaedah yang ke-26, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dinukilkan oleh Dr. Umar hafizahullah taala dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah. Beliau nukilkan potongan ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan ataupun kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kaedah yang ke-26 ni tuan-puan, yang merupakan kaedah yang pertama kita kongsikan pada pagi ini, merupakan potongan ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak telitilah kebenarannya. Fatabayyanu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pendahuluan bagi kaedah ini. Kaedah Al-Quran ini merupakan kaedah berkaitan kehidupan kita sesama manusia, khasnya interaksi kita sesama kaum muslimin. Ini merupakan di antara kaedah berkaitan dengan interaksi kita sesama kaum muslimin, khasnya ataupun secara umumnya sesama manusia.
Keperluan untuk menyebarluaskan kaedah ini sangat penting, tuan-puan. Apatah lagi di zaman kita, maklumat tersebar begitu pantas. Pada masa yang sama, maklumat kita boleh dapati daripada sana dan sini. Maksudnya, sumber maklumat telah terpampang di hadapan mata kita, tuan-puan. Maknanya terlalu meluas ilmu ataupun maklumat yang terpampang di hadapan kita ataupun yang telah disediakan kepada kita. Maka sangat penting untuk kita sebarluaskan kaedah ini agar apa, tuan-puan? Agar apa yang kita perolehi, agar apa yang kita terima, kita boleh semak terlebih dahulu ataupun kita boleh pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul ayat ni adalah berkaitan sahabat Nabi Al-Harith ibn Dhirar Al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terdapat kisah berkaitan dengan sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan, ada yang menyampaikan berita berkaitan dengan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh sahabat ini. Sedangkan perbuatan yang dituduh beliau melakukan, perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh beliau. Maka turunlah ayat Quran ini menyampaikan berkaitan dengan apabila datangnya berita daripada orang-orang yang fasik, maka kena berusaha untuk bertabayyun ataupun kena berusaha untuk mencari penjelasan berkenaan tentang berita yang sampai tersebut. Kaedah ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, mengajarkan kaum muslimin secara umum ketika mendengar suatu berita, mereka dikehendaki melakukan dua perkara. Yang pertama, tuan-puan dirahmati Allah, meneliti kebenaran berita tersebut. Adakah berita yang sampai tersebut berita yang benar? Kemudian yang kedua, tabayyun ataupun mencari penjelasan berkenaan berita tersebut. Sama ada berita tersebut benar kefahamannya ataupun benar penyampaiannya ataupun salah. Maka itulah di antara sebab yang sangat penting untuk kita mempraktikkan kaedah yang sangat mulia ni, hadirin, di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di dalam kaedah Al-Quran ini terdapat beberapa petunjuk yang lain, iaitu yang pertama, berita daripada seseorang yang adil itu diterima dan tidak ditolak, melainkan jika ada sebab yang boleh untuk menolaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berita yang sampai itu daripada seorang yang kita ketahui merupakan seorang yang adil, jujur, amanah sebagai contoh, maka apa yang sampai kepada kita, kita boleh terima, hadirin. Melainkan ada sebab-sebab yang menolaknya. Maksudnya, jika ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan apa yang disampaikan itu tidak benar, maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita boleh menolak apa yang sampai. Cuma asalnya kalau yang sampai, yang menyampaikan berita itu seorang yang amanah, yang dikenali sebagai seorang yang adil, maka berita tersebut asalnya kita terima. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan berita daripada orang yang fasik ni tidak diterima secara mutlak, tuan-puan. Jelas daripada ayat yang kita bacakan tadi. Allah Taala tak mengatakan berita daripada orang fasik ni tidak diterima secara mutlak. Tetapi kena didahului. Perintah Allah apa? Didahului dengan tabayyun. Terlebih dahulu. Dan jika setelah kita melakukan tabayyun, ternyata bahawa berita yang disampaikan itu benar, maka kita boleh terima. Ya, maka kita boleh terima. Baik. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, larangan dan celaan kepada yang terburu-buru menyebarkan berita tanpa didahului dengan tabayyun. Maka ini di antara penyakit akhir zaman, tuan-tuan. Bahkan bukanlah penyakit akhir zaman. Kita boleh dapati daripada apa yang berlaku ketika ini. Ya, betapa berita itu disampaikan, berita itu di-share, dikongsikan dalam keadaan manhaj tabayyun itu tak dipraktikkan. Maka apabila ditinggalkan manhaj tabayyun yang sangat penting, hadirin, maka tersebarlah berita-berita yang palsu, tersebarlah berita-berita yang tak benar, berita-berita yang mengandungi fitnah berkaitan dengan negara Islam, kaum muslimin. Maka kita kena usahakan untuk mempraktikkan kaedah ini agar kita tidak termasuk ke dalam larangan dan juga celaan kepada mereka yang terburu-buru menyebarkan berita tanpa didahului dengan tabayyun.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Walhal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan juga ulil amri. Di antara mereka, tentulah orang-orang yang mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara rasmi daripada mereka, yakni Rasul dan ulil amri. Maka ini di antara sifat yang dinyatakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan manusia yang mana menyebarkan berita tanpa adanya tabayyun. Hadirin ya. Apatah lagi kita memang berada di zaman maklumat, hadirin, tersebar begitu pantas. Apatah lagi dalam keadaan medium yang pelbagai, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, ni yang antara yang famous lah kan tuan-puan kan. Cumanya kalau di antara yang paling pantas apa tuan-puan? Secara umumnya, di antara aplikasi yang paling pantas, apa juga berita yang tular ataupun viral tuan-puan, secara umumnya diketahui. WhatsApp tuan-puan sebagai contoh. Kalau Instagram tu mungkin kita katakan tak ramai yang biasa ada Instagram ni orang-orang muda kan. Belia-belia biasanya yang dah agak berusia tak ada Instagram. Tetapi rasanya tuan-puan ramai di antara kaum muslimin yang semua pelbagai umur ada medium WhatsApp. WhatsApp ni begitu cepat tersebar. Apatah lagi kalau dalam grup-grup WhatsApp kan. Sebab tu apabila berita-berita berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan akidah ke hadis ke tuan-puan, sirah ke cerita-cerita ataupun isu semasa ke tuan-puan rahmati Allah, khasnya berkaitan dengan negara kaum muslimin, pemimpin negara kaum muslimin, maka kita akan mendapati bahawa begitu cepat berita-berita tersebar. Bahkan banyak video-video fitnah, video-video yang tak benar tuan-puan, yang mana akhirnya berita tersebut rupa-rupanya tak benar, palsu dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Sebab tu kita, ya Allah Ta'ala, mudahkan kita dapat ada keinginan untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu syar'i, berusaha untuk memahami, mentadabburi ayat Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Ya, jangan lupa untuk kita mempraktikkan manhaj tabayyun itu tuan-puan. Sangat penting. Baik, seterusnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah ayat berkaitan dengan perintah untuk tabayyun tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Taala menyatakan tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan, yakni kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan bahaya terburu-buru apabila menerima berita daripada seseorang. Hadirin, khususnya apabila berita berkenaan pribadi seseorang ataupun fitnah terhadapnya. Ini pun di antara perkara yang sangat berbahaya, hadirin. Wal'iyadzubillah, apabila kita terkena penyakit ni, penyakit suka menyebarkan sesuatu berita tanpa tabayyun, tanpa menyelidiki kebenaran berita tersebut, tanpa mengetahui apa sebenarnya mesej ataupun maklumat yang disampaikan tersebut, maka ia akan menjadi sebab fitnah kepada orang tuan-tuan. Maka kemungkinan untuk akan dapat dosa jariah, dosa yang berjalan secara berjemaah. Wal'iyadzubillah. Apatah lagi kalau berita-berita yang sampai itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, berkaitan dengan kefahaman Al-Quran, berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Hadirin, sebab itu kena berhati-hati. Dan saya pun boleh sampaikan juga di antara perkara yang umumnya ketika ini sangat hangat disebarkan tuan-puan, dan umumnya wallahu taala alam bissawab, kita pun tak faham mengapa berita-berita tersebut mudah disebarkan tanpa diadakan ataupun tanpa diselidiki terlebih dahulu. Khasnya berkenaan tentang apa tuan-puan, berkenaan tentang apa yang berlaku dekat Arab Saudi ketika ini. Allahul musta'an. Hadirin, kita tak mengatakan Arab Saudi itu merupakan negara yang maksum, negara yang sempurna. Kita katakan memang Arab Saudi di antara negara yang penuh dengan kelemahan dan juga kekurangan. Tetapi pada masa yang sama tuan-puan dirahmati Allah, janganlah disebabkan kelemahan dan kekurangan yang ada pada negara Arab Saudi, khasnya
yang sebenarnya secara umumnya telah ada pada negara-negara kaum muslimin yang lain. Maka kita kena berlaku adil, tuan-tuan. Perkara yang benar kita boleh sebarkan, tapi kena dengan kefahaman yang betul. Pada masa yang sama kena diteliti dengan kebenaran terlebih dahulu. Apatah lagi berkenaan tentang pemimpin kaum muslimin khususnya dekat Haramain. Berita-berita yang sampai, tuan-tuan, berita-berita yang tersebar berkenaan tentang putera mahkota sebagai contoh Arab Saudi menolak hadis, wallahul musta'an. Sedangkan isi kandungan berita video itu tak demikian, tuan-tuan. Maka perkara ini sangat berbahaya. Fitnah yang berlaku. Ala kulli hal, sebagai kaum muslimin, sebagai mukminin yang memahami Al-Quran, yang berusaha untuk mentadabburi, mengamalkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan Al-Quran, maka kita mudah-mudahan jangan termasuk dalam di antara golongan-golongan yang seperti ini. Dan akhirnya, tuan-tuan rahmati Allah, bila disebarkan berita-berita tersebut tanpa diselidiki terlebih dahulu, bila kita lakukan nasihat ataupun teguran, maka di sana seolah-olah langsung tak ada kesalahan, langsung tak ada rasa bentuk kita katakan rasa bentuk bersalah menyebarkan suatu berita yang tak benar. Sedangkan berita tersebut fitnah. Bahaya hadirin ya. Kadang kita tegur nasihat pun, maaf ni berita tak benar. Mohon untuk kita selidiki terlebih dahulu kan. Selidik sebelum sebar. Kadang kita yang nasihat, kita yang tegur, tuan-tuan, kita pula yang kena marah. Kita pula yang kena remove daripada grup-grup sebagai contoh. Ini bahaya, tuan-tuan. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua dapat menjauhi daripada sifat bahayanya menyebarkan berita daripada sumber yang tak benar. Baik. Ada beberapa bentuk aplikasi kaedah dekat sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan contoh oleh muallif ataupun penulis kitab ni, Dr. Syekh Abdullah Umar. Yang pertama, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, berhati-hati dengan sebaran media massa terutamanya berkaitan Islam, khasnya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kan sekarang ni memang banyak kita mudah dapat, tuan-tuan, kan peringatan-peringatan yang baik itu, alhamdulillah, tazkirah, peringatan, perkongsian berkaitan dengan Al-Quran, potongan-potongan ayat, syarah-syarah hadis, sirah Nabi, sirah para sahabat Nabi. Maka itu di antara perkara yang kita tak ada masalah, tuan-tuan. Alhamdulillah, nikmat untuk kita mudah dapat memperolehi ilmu dan maklumat. Tetapi apabila kita mengatakan suatu perkara berkait dengan kaedah yang kita pelajari pada pagi ini, yang pertama ni, kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Ini merupakan di antara fitnah akhir zaman juga. Sampai pada kita sebaran-sebaran artikel-artikel ke ataupun satu bentuk ayat-ayat berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, video-video berkaitan dengan potongan tazkirah ke, potongan-potongan ceramah ke, tuan-tuan. Maka kita kena berusaha untuk mempraktikkan kaedah yang sangat bermanfaat ini. Siapa juga yang sampaikan, tuan-tuan dan rahmati Allah. Ya. Kalau kita mendengar sesuatu perkara yang mungkin kita nampak berbeza. Berbeza itu tak menjadi masalah, tetapi berbeza dengan ilmiah ataupun secara akademik tak menjadi masalah, tuan-tuan. Tetapi apabila berbeza, apa yang disampaikan itu berbeza dengan kefahaman Nabi dan juga para sahabat Nabi, bahkan kefahaman para ulama-ulama salafun as-salih terdahulu daripada kalangan 4 mazhab yang mu'tabar sebagai contoh, kan, membawa suatu kefahaman-kefahaman yang baru berkaitan dengan agama, membawa amalan-amalan yang baru berkaitan dengan agama, sedangkan perkara-perkara tersebut tak ada asalnya daripada agama. Maka itu di antara perkara yang kita kena berhati-hati. Sebelum kita nak mendengar ataupun mengamalkannya, tuan-tuan, kita kena selidiki terlebih dahulu. Bahkan itu juga di antara keutamaan apabila kita berdamping dengan para ulama, berdamping dengan para ahli ilmu. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita mudah nak selidiki apa juga bentuk maklumat-maklumat yang sampai. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah, ketika ini ramailah orang sedar apabila sampainya berita berkaitan dengan Quran ke, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan kisah-kisah salafun salih ke sebagai contoh, ramai dah ada kesedaran nak tanya, kan, tanya asatidah kita, tanya ahli ilmu kita, adakah kefahaman tersebut benar, Ustaz? Adakah hadis tersebut hadis yang sahih, ataupun adakah hadis tersebut hadis yang boleh diterima untuk dijadikan sebagai amalan? Adakah kisah tersebut kisah yang benar? Adakah riwayat yang disampaikan benar ataupun tidak? Adakah benar contoh berkaitan dengan hadis-hadis fitan, teman-teman? Hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman. Kemudian kefahaman-kefahaman berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dah ramai dah ada kesedaran.
dah ada keinginan nak bertanya, adakah benar apa yang akan berlaku? Adakah sahih hadis-hadis yang dinyatakan? Maka ini di antara perkara yang positif, tuan-tuan rahmati Allah. Bukanlah bila mana kita bertanya tersebut, kita seolah-olah nak tunjuk pandai. Tidak, tuan-tuan. Kita sebenarnya mempraktikkan di antara kaedah Al-Quran yang sangat mulia yang kita pelajari, iaitu tabayyun. Kemudian yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, sebaran berkaitan perkataan dan juga nasihat para ulama yang didambakan oleh kaum muslimin. Ini pun di antara perkara yang kita kena usahakan untuk berhati-hati, tuan-tuan. Sebelum kita nak menyebarkan perkataan, menyebarkan nasihat, pastikan, usahakan untuk tabayyun terlebih dahulu, selidiki terlebih dahulu sebaran-sebaran perkataan-perkataan dan juga nasihat para ulama. Sebab apa, tuan-tuan? Perkataan maupun nasihat para ulama ini di antara perkara yang memang didambakan, ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Sebab apa? Mereka nak memperolehi sesuatu yang bermanfaat. Apabila yang kita sampaikan itu satu bentuk perkataan ataupun nasihat yang tak benar, ataupun fitnah kepada para ulama tertentu sebagai contoh, yang mana umumnya kaum muslimin mendahagakan ilmu yang benarnya, tuan-tuan, maka akhirnya akan berlakulah kerosakan. Maka akhirnya akan berlakulah satu bentuk kefahaman yang tidak benar akan tersebar. Maka ini di antara perkara yang sangat berbahaya kepada kita dan juga kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkait juga dengan apa yang kita sebutkan sebentar tadi, sebaran berkaitan pemimpin kaum muslimin dan juga negara-negara Islam. Ini juga di antara perkara yang kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Secara umumnya tanggungjawab kita sebagai seorang saudara Islam, saudara seiman, kita kena doa negara kita khasnya, negara kaum muslimin yang lain, tuan-tuan, agar Allah Subhanahu wa taala memelihara, memberkahi, melindungi, senantiasa memberikan satu bentuk petunjuk hidayah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar kembali mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya tidak demikian, tuan-tuan. Ramai umumnya suka untuk menyebarkan perkara-perkara berkaitan dengan keburukan, sedangkan keburukan itu tak benar. Hatta kalau benar pun, tuan-tuan dirahmati Allah, apa faedah untuk kita menyebarkan sesuatu perkara yang negatif? Ya, kalau kita nak jadikan pengajaran pun, tuan-tuan rahmati Allah, sepatutnya kita kena usahakan untuk jangan sebarkan perkara-perkara yang buruk untuk pengajaran. Tak menjadi masalah, tuan-tuan, cuma janganlah sampai melampaui batas. Jangan sampai menyebarkan perkara-perkara yang fitnah, tidak benar. Banyak perkara, tuan-tuan, ini sekarang ni secara umumnya apa juga bentuk video dekat WhatsApp, bentuklah secara umumnya yang tular, yang viral ni kan, berkaitan dengan fitnah-fitnah kepada kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, negara-negara Islam. Maka secara umumnya, tuan-tuan, berita-berita tersebut tidak benar. Ia merupakan propaganda ataupun fitnah yang disebarkan. Fitnah yang dilemparkan keburukan-keburukan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka di antara perkara yang kita boleh sampaikan dekat sini, tuan-tuan, jangan lupa dalam doa-doa kita kena doa untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin kita. Semua Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin kita, tuan-tuan. Allah memberikan mereka petunjuk dapat membawa umat ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memudahkan mereka dapat menjalankan amanah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka sebaik-baiknya. Ia merupakan tanggungjawab, ia bukan satu kemuliaan sebenarnya, tuan-tuan, kan tanggungjawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana dia akan bertanggungjawab dengan apa yang dipikul. Kemudian praktikkan kaedah ini dalam urusan kehidupan, yakni keluarga, kerja dan sebagainya. Ini pun sama juga, tuan-tuan, kan. Sebab itu kita katakan ini di antara kaedah yang memang kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Apa juga berita, maklumat yang sampai, tuan-tuan, usahakan untuk kita selidiki terlebih dahulu sebaik-baiknya. Maknanya apa? Jangan terus terima. Kalau orang yang adil tu seperti mana kita sebutkan, maka tak menjadi masalah, insya-Allah. Tetapi kalau orang-orang yang fasik, khasnya, tuan-tuan rahmati Allah, pelaku dosa dan maksiat, maka kita kena berhati-hati, ya, agar tidak berlaku suatu perkara yang kita tidak ingin. Kesimpulan, tuan-tuan rahmati Allah, berkaitan dengan kaedah kita yang pertama pada pagi ini, iaitu yang pertamanya mukjizat Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Walhamdulillah, Allah SWT berikan kita petunjuk panduan, tuan-tuan, dalam keadaan kita berinteraksi dengan manusia yang lain, dalam keadaan kita menerima, menyampaikan berita. Quran mengajarkan kita untuk bertabayyun. Kan, bertabayyun. Tabayyun sebelum sebar. Semak sebelum sebar. Tabayyun. Memang sangat penting, hadirin yang dirahmati Allah. Jika tidak, tuan-tuan dirahmati Allah, maka semua perkara akan disabarkan. Maka semua perkara akan
sebarkan. Apa juga benda yang sampai, disebarkan. Kesan buruk apabila meninggalkan manhaj. Kamera ni duk bergerak-gerak daripada tadi. Baik. Kemudian yang kedua, pentingnya manhaj kaedah ini dalam kehidupan manusia. InsyaAllah ta'ala tuan-tuan, apabila kita berusaha untuk mempraktikkan kaedah ini, maka secara umumnya kemudaratan akan dapat kita hilangkan. Walaupun tak boleh sepenuhnya tuan-tuan, paling kurang pun kita dapat mengurangkannya pun walhamdulillah. Kan maknanya tidaklah berlaku kezaliman kepada orang lain, maka tidaklah akan berlaku perpecahan, kita katakan pergaduhan sesama manusia apabila meninggalkan manhaj yang sangat-sangat mulia ini. Kemudian yang ketiga, sebarkan kebenaran. Sebarkan kebenaran. Maknanya apa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak menyebarkan tak menjadi masalah. Kita nak mempraktikkan hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, tak menjadi masalah tuan-tuan, tapi kena memastikan terlebih dahulu. Dan semoga kita pun semua suka untuk sebarkan kebaikan tuan-tuan. Tapi ketahuilah kebaikan tersebut apabila bertepatan dengan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan sekadar untuk kita sebarkan tuan-tuan, tetapi kita kena usahakan untuk kita sebarkan perkara yang benar, perkara yang sahih. Jangan pula sebaliknya. Ya, sangat penting tuan-tuan. Ya, semoga Allah mudahkan kita insya-Allah. Wallahu taala alam bissawab. Saya rasa persoalan tuan-tuan puan-puan boleh tanya di akhir nanti ya. Saya rasa kita boleh teruskan terus insya-Allah sampai habis. Lepas tu jika ada persoalan tuan-tuan boleh tanya di akhir insya-Allah. Baik, kemudian hadirin, kaedah ni kedah pula. Kaedah yang ke-27 yang merupakan kaedah kita yang kedua pada pagi ini insya-Allah. Yang dinukilkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Kaedah yang kedua untuk pagi ini tuan-puan adalah potongan ayat وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Baik. Baik, selanjutnya hadirin, pengenalan ataupun pendahuluan. Kaedah Al-Quran berkenaan kehidupan seorang hamba iaitu berkaitan dengan hati-hati mereka. Kaedah ini tuan-puan adalah berkaitan dengan hati-hati kita. Berkaitan dengan macam mana untuk kita menyucikan hati dan jiwa kita. Bagaimana untuk kita bersihkan hati kita tuan-puan. Hati ini merupakan raja bagi anggota tubuh badan kita. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Berkaitan dengan al-halal bayyin, al-haram bayyin kan. Kemudian at-tazkiyah. At-tazkiyah memiliki dua maksud tuan-tuan seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama sekali maksudnya adalah penyucian. Kemudian yang kedua tuan-tuan maksudnya adalah bertambah. Dan dinukilkan beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan tazkiyatun nafs ataupun pembersihan ataupun penyucian jiwa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'la ayat yang ke-14 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla.
Sungguh beruntung ataupun alangkah beruntungnya orang yang menyucikan diri, yakni dengan beriman dan mengingati nama Allah, lalu dia mengerjakan salat. Baik. Kemudian dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa mereka. Dan sesungguhnya rugi orang yang mengotori jiwa mereka, hati mereka. Kemudian yang ketiga, dalam surah Fatir, tuan-tuan rahmati Allah, ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Dalam surah Fatir, ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afwan, sekejap tempat ya. Dalam surah Fatir ayat 15 hingga ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kemudian ayat ke-18, wala taziru waziratu wizra ukhra, seperti mana yang kita bacakan sebentar tadi. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Pada ayat yang ke-15, tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai manusia, kamulah yang senantiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara, sedangkan Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian pada ayat yang ke-16, jika ia mahu, nescaya ia akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baharu. Kemudian yang ke-17, dan pelaksanaan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah. Kemudian ayat yang ke-18, tuan-tuan, seperti mana yang kita bacakan sebentar tadi. Kemudian Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengutus Rasul untuk menyucikan jiwa-jiwa orang yang diserukan dakwah oleh Rasul kepada mereka. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, betapa perkara yang sangat penting hadirin untuk kita sama-sama senantiasa menyucikan jiwa kita. Sebab ia juga merupakan di antara doa Nabi Ibrahim AS. Agar apa? Agar jiwa-jiwa orang yang disampaikan dakwah tersebut menjadi jiwa-jiwa yang bersih, suci, dalam hati mereka mempunyai iman yang benar, iman yang tulus, iman yang hak. Baik. Setelah Nabi Ibrahim AS berdoa, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim AS tersebut. Dan di antara tugas terbesar para Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah kepada mereka untuk mereka laksanakan adalah menyucikan diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yang menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitabul Quran dan juga hikmah, iaitu sunnah Nabi SAW. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Itu di antara tugas para Rasul, tuan-tuan. Selain tugas mereka yang hakiki. Apa tugas hakiki para Rasul, hadirin? Ani'budullah wajtanibut taghut. Itu di antara tugas hakiki para Rasul. Mengajak manusia untuk apa? Mengajak manusia untuk sembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhkan manusia daripada perkara-perkara kesyirikan, hadirin. Pada masa yang sama, selain daripada tugas hakiki para Rasul, mereka juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka dan juga menyucikan orang-orang yang mereka dakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala juga dalam suratul Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, iaitu sunnah Nabi SAW. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan yang kesesatan yang nyata, hadirin. Maka ini di antara bentuk khabar yang Allah Subhanahu wa taala perintah, yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita. Hatta, tuan-tuan, sehingga ketika Nabi Musa AS menyuruh Fir'aun la'anahullah dalam suratul Nazi'at ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19, faqul hallaka ila an tazakka wa ahdika ila rabbika fatakhsha. Hadirin yang rahmati Allah Taala. Maka katakanlah kepada Firaun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri daripada kesesatan dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Hadirin. Maka ini merupakan di antara ayat-ayat Quran perintah Allah Taala berkaitan perintah untuk kita menyucikan jiwa-jiwa kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, khasnya daripada perkara-perkara kesyirikan, tuan-tuan. Jauhkan hati-hati kita daripada perkara-perkara syirik kepada Allah. Kita nak usahakan dalam hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita bersih daripada yakin selain daripada Allah, ataupun disebutkan sebagai ghairullah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, muallif kitab ataupun Dr. Umar hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah ada memberikan beberapa bentuk, hadirin, bagaimana untuk kita menyucikan jiwa kita, ataupun kita sebutkan sebagai kaedah penyucian jiwa. Apa kaedah yang pertama, tuan-tuan, dan kaedah yang paling ampuh, yang paling kuat sekali? Yang pertama sekali adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan juga mengesakannya. Maknanya, bila mana hati kita yakin kepada Allah SWT, hati kita bulat, murni, suci hanya pada Allah SWT, maka itu merupakan di antara perkara kaedah yang paling ampuh untuk kita sucikan jiwa kita. Sebab itulah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, iman ni kita kena usahakan. Iman ni, tuan-tuan, kita kena pelajari. Tauhid ni kita kena pelajari, kita kena usahakan, tuan-tuan. Supaya apa, tuan-tuan rahmati Allah, dalam hati kita betul-betul ada tauhid kepada Allah SWT. Bukan sekadar satu bentuk dakwaan ataupun pengakuan semata-mata, tuan-tuan. Tidak. Kita nak usahakan iman kita adalah iman yang benar, iman yang hak, tauhid yang benar, tauhid yang hak. Tak kala Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa juga bentuk musibah dan ujian, maka apa di antara kaedah paling ampuh, tuan-tuan, dan ia juga sama dengan kaedah untuk kita sucikan jiwa kita, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan rububiyah Allah Ta'ala. Yakin dengan uluhiyah Allah Ta'ala. Yakin dengan asma'ullahul husna. Pada masa yang sama, yakin dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, istiqamah mentadabburi Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Pastinya apabila kita berusaha untuk memahami Quran, memahami sunnah Nabi SAW, mempraktikkan amalan dalam rumah-rumah kita, maka insya-Allah Ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita dapat menyucikan jiwa kita. Pastinya Quran itu, tuan-tuan, merupakan azkar ataupun zikir-zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal apa, tuan-tuan? Kita membaca Al-Quran.
Dan juga kita pun telah ketahui bahawa Al-Quran ni Allah Ta'ala perintahkan bukan sahaja untuk dibaca. Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kita untuk kita fahami, untuk kita hayati, untuk kita tadabburi, dan juga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga tuan-puan, menjaga amalan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita seharian tuan-puan, bermula kita bangun tidur sehingga kita tidur semula, ada berapa amalan-amalan ataupun doa-doa berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa tuan-puan rahmati Allah? Lebih kurang 1000 amalan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan seharian berkaitan dengan doa, berkaitan dengan zikir-zikir, berkaitan dengan amalan-amalan tuan-puan. Ada banyak, lebih kurang 1000. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala yang berjudul Akthar min alf sunnah fil yawm wal laylah. Lebih kurang 1000 amalan sunnah Nabi dalam kehidupan seharian. Maka apabila kita berusaha untuk menjaga amalan-amalan itu tuan-puan, itu juga di antara perkara yang menyebabkan hati kita akan disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-puan? Penyakit-penyakit hati ini sangat berbahaya. Penyakit-penyakit hati ini sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, muhasabah diri. Seingat saya disebutkan oleh Khalifah ataupun Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian akan dihisab. Maknanya tuan-puan rahmati Allah, dalam kehidupan kita seharian ini kita kena tahu. Setiap malam tuan-puan sebelum tidur kita kena usahakan muhasabah apa yang kita buat dalam seharian ni tuan-puan. Berapa banyak perintah-perintah Allah SWT yang kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Berapa banyak larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita amalkan dalam kehidupan kita. Kan? Sebab tu kita kena muhasabah tuan-puan. Kena sama-sama hisab diri kita. Untuk apa? Untuk kita senantiasa ingat tentang kematian kita yang akan pasti menemui kita tuan-puan. Kemudian seterusnya jaga amalan salat, qiyam dan sebagainya. Amalan-amalan ini tuan-puan pastinya di antara amalan-amalan yang menguatkan jiwa-jiwa kita tuan-puan yang dirahmati Allah. Membersihkan dosa-dosa kita tuan-puan. Menyebabkan hati kita jadi tenang dan tenteram. Hadirin yang dirahmati Allah, tak perlu nak menjadi tenang, tak perlu nak menjadi kaya raya baru tenang tuan-puan. Kerana kita lihat rumah pun tak banyak, rumah pun tak besar, rumah pun sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan, sakinah dan juga mawaddah. Subhanallah. Tetapi sebaliknya mungkin pada zahir pandangan manusia, rumah besar, kereta besar, mewah dan sebagainya tuan-puan, walaupun perkara itu tak dilarang, tapi jangan sampai melampaui batas. Maka hati pun nampak terkesan, wah seronoknya hidup mereka, wah. Sedangkan apa tuan-puan, realitinya tidak demikian. Ketenangan, kebahagiaan, sakinah tu apabila kita berusaha untuk mempraktikkan agama dalam kehidupan kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka itu juga di antara bentuk perkara yang akan menyebabkan jiwa kita bersih, suci insya-Allah. Selanjutnya tuan-tuan rahmati Allah, mengikuti kematian. Di antara hadis Nabi SAW berkaitan dengan perkara ini, Nabi SAW menyebutkan apa tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan mengingati kematian ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyakkanlah kalian mengingati pemutus kenikmatan. Apa dia pemutus kenikmatan? Pemutus kenikmatan ataupun kelazatan adalah kematian tuan-tuan. Apabila kita ingat mati, insya-Allah taala hati kita akan semakin lunak. Hati kita akan ingat kepada kehidupan akhirat. Kita akan berusaha untuk memanfaatkan masa-masa kita yang berbaki ni tuan-tuan dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan kebaikan. Sebab apa? Apabila kita berada di akhir ayat kehidupan kita, apabila nyawa dah berada dekat halqum tuan-tuan, ketika itu taubatan nasuha tidak akan diterima lagi. Sebab itulah kita kena usahakan sama-sama untuk mengamalkan beberapa amal ni. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, membaca sirah ataupun perjalanan hidup orang-orang saleh terdahulu daripada kalangan para rasul, para nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Susah payah mereka tuan-tuan, pengorbanan mereka untuk agama. Kalau kita nak bandingkan dengan kita tuan-puan, ya salam, sangat jauh. Sebab itulah kita kena usahakan untuk membaca sirah-sirah mereka, untuk kita ambil pengajaran, untuk kita usahakan untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya tuan-puan rahmati Allah, perintah Allah Ta'ala untuk kita membersihkan jiwa kita. Dan proses untuk membersihkan jiwa ni tuan-puan merupakan proses yang berterusan. Sampai bila tuan-puan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Proses untuk kita bersihkan hati kita ni sentiasa akan berjalan.
Dan mudah-mudahan akhirnya Allah SWT memudahkan bagi kita semua dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Yang kedua, tuan-puan, di antara tugas para rasul adalah untuk menyucikan jiwa orang-orang yang beriman. Kemudian kita usahakan untuk menyucikan jiwa kita berdasarkan Quran dan juga sunnah dan juga petunjuk salafun salih. Janganlah kita mengikuti jalan-jalan selain daripada mereka, tuan-puan. Sebab apa? Apabila kita berusaha untuk mengikuti jalan-jalan selain daripada mereka, jalan bukanlah daripada jalan orang-orang yang saleh, orang-orang di kalangan para ulama yang mu'tabar, maka kemungkinan apa yang kita nak iaitu jiwa kita bersih tidak akan dapat tercapai, tuan-puan. Sebaliknya akan berlaku sebaliknya. Sebab itulah amalan ataupun pembersihan jiwa ni, tuan-puan, kita kena ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ia akan mencapai matlamat. Macam kita nak lalu satu jalan, tuan-puan, dan memang itulah jalan dia untuk kita sampai matlamat ke tempat yang kita nak tuju. Dan memang itu je lah jalan dia. Maka kita ikutilah jalan tersebut, tuan-puan. InsyaAllah ta'ala, Allah ta'ala akan berikan kita kejayaan. Pembersihan jiwa adalah untuk diri mereka, diri manusia sendiri. Tuan-puan, apabila kita usaha untuk kita bersihkan jiwa, manfaat itu kembali kepada siapa, tuan-puan? Kembali terutamanya kepada diri sendiri. Adapun orang yang diajak tadi, tuan-puan, terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan mereka hidayah ataupun tidak, terpulang kepada Allah. Tetapi mereka yang mengambil jalan para rasul itu pun insya-Allah Ta'ala mereka adalah di antara orang-orang yang berjaya. Kemudian pembersihan yang terakhir sekali, di samping usaha untuk menyucikan jiwa, ajak juga manusia yang lain untuk mentauhidkan Allah. Maknanya, tuan-puan, dalam keadaan kita tengah berusaha ni untuk kita bersihkan jiwa kita, untuk kita memiliki akidah iman yang benar, pada masa yang sama janganlah kita memikirkan diri kita saja, tuan-puan. Kita kena usahakan untuk ajak manusia yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita ajak ahli keluarga kita, untuk kita ajak orang-orang kita sayangi, tuan-puan, daripada kaum mukminin, untuk kita ajak yang belum Islam kepada Islam. Sebab ini merupakan di antara amanah dan tanggungjawab pada masa yang sama, anugerah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Semoga akhirnya, tuan-puan, Allah Ta'ala memudahkan kita insya-Allah dapat diberikan kurniaan jiwa yang bersih, jiwa yang jauh daripada segala perkara-perkara kesyirikan. Mudah-mudahan amalan-amalan kita pun, tuan-puan, adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, para sahabat Nabi, para ulama salaf. InsyaAllah Ta'ala, tuan-puan, akhirnya semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan, keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Itu untuk kaedah yang kedua pada pagi ini. Kemudian kaedah yang ketiga, tuan-puan. Kaedah yang ketiga berkaitan dengan timbangan, tuan-puan. Ada beberapa ayat dan juga surah yang berlainan, tuan-puan, berkaitan dengan kaedah kita yang ketiga pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأتوا قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib alaihissalam. Ini merupakan saudara mereka sendiri. Maka Syuaib alaihissalam berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain daripada Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Maka kaedah yang ke-28 ataupun kaedah yang ketiga pada pagi ini, tuan-puan, merupakan potongan ayat daripada ayat wala tabkhasun nasa asya'ahum. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Janganlah sebelum tu fa'uful kaila wal mizan wala tubkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Ada tiga ayat, tuan-puan, ini dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat yang sama. Yang pertama sekali dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-85, dalam surah Hud ayat yang ke-85, dan juga surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-183. Baik.
pendahuluan tuan-tuan. Kaedah Al-Quran berkaitan dengan reality. Afwan. Kaedah Al-Quran yang berkaitan dengan realiti kehidupan manusia, keperluan untuk menyebarkan kaedah Al-Quran ini sangat penting tuan-tuan di zaman fitnah dan juga ujian ini. Kaedah ini diulang oleh Allah Ta'ala sebanyak 3 kali dalam Al-Quran berkenaan tentang nasihat Nabi Syuaib AS kepada kaumnya dalam permasalahan berkenaan tentang penipuan, takaran dan juga timbangan. Dakwah para anbiya hadirin selain mengajak manusia kepada tauhid, maka pada masa yang sama juga mereka mengajak kepatuhan kepada syariat Allah Ta'ala. Maka sebab itu apabila kita mempelajari berkaitan dengan Al-Quran dengan perkataan yang benar, tuan-tuan, penjelasan yang benar, jalan yang benar, maka kita akan fahami bahawa sebenarnya Allah Ta'ala ataupun para anbiya mengajar manusia bukan sahaja kepada tauhid, tuan-tuan. Itu adalah asas dakwah yang paling utama. Pada masa yang sama juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk patuh syariah. Patuh syariah. Maka kita janganlah mengikut ataupun terikut-ikut ataupun kita katakan terpengaruh dengan golongan-golongan yang membezakan agama dengan apa, tuan-tuan, dengan ma'rifat contohnya. Dibezakan dengan ma'rifat, beza dengan syariat contoh. Maka ada yang kata saya telah sampai tahap ma'rifat maka saya dah tak perlu syariat. Waliyadzubillah, dapat daripada mana sumber tu, tuan-tuan, kan? Sebab tu kena berhati-hati akhir zaman ni. Kaedah ini juga datang dalam keadaan umum, menunjukkan dalam apa jua berkaitan dengan takaran dan timbangan sama ada sedikit ataupun banyak. Al-Quran jelas menjelaskan kepada kita dalam perkara bermuamalah, bergaul dengan manusia. Jangan sekali-kali melakukan apa jua penipuan dengan mengurangi hak-hak mereka. Allah SWT berfirman dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wallahu khabirum bima ta'malun. Baik, Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala meneliti, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan ini merupakan di antara kaedah hubungan manusia dengan manusia yang lain, tuan-tuan. Sama ada beriman ataupun tak beriman, kita kena menjaga hak-hak mereka. Baik, aplikasi kaedah. Larangan daripada Allah Ta'ala untuk membuat kezaliman kepada manusia sama ada daripada kalangan orang beriman ataupun tidak, tuan-tuan. Perintah dalam agama ni jelas, tuan-tuan. Jangan melakukan perbuatan yang zalim. Maknanya apa, tuan-tuan? Jangan kita hanya menjaga hubungan kita dengan orang beriman ataupun orang Islam saja, tidak. Dengan orang belum Islam pun lagi lah, tuan-tuan. Kerana kita kena jaga juga. Maka itu pun di antara bentuk salah satu dakwah kita kepada mereka, agar mereka dengan hidayah taufik daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan mereka hidayah dapat memeluk agama Islam. Kemudian penuhi hak-hak pekerjaan berkaitan dengan majikan dan juga pekerja. Ini pun di antara perkara yang kita sama-sama kena teliti dan juga hayati. Kalau contoh kalau kita sebagai seorang majikan, tuan-tuan, kita kena usahakan untuk penuhi hak pekerja. Sama juga kalau kita sebagai seorang pekerja, kita kena usahakan untuk penuhi hak-hak majikan kita. Bekerja dengan baik dan sebagainya, kan. Kalau ada rasa kekurangan, kita lebihkan di tempat yang lain. Kalau ada rasa perkara-perkara yang kita rasa kita ambil lebih, tuan-tuan rahmati Allah, satu masa nanti kita gantikan dengan yang lain. Sebab itulah perkara ini sangat penting. Kalau berkaitan dengan pekerjaan ini, tuan-tuan, ia akan memberikan kesan kepada keberkahan rezeki kita. Ya, keberkahan harta kita yang kita berikan kepada keluarga kita. Hadirin, kita sangat memerlukan keberkahan daripada Allah Ta'ala. Kita sangat memerlukan pertolongan daripada Allah, keberkatan daripada Allah berkaitan dengan rezeki kita, tuan-tuan. Sebab apa? Rezeki ni, tuan-tuan rahmati Allah, kita nak berkah. Kita nak keberkatan. Kita nak ada kebaikan yang banyak pada ni. Sama ada miskin ataupun kaya, tuan-tuan, kita nak ada keberkatan. Kemudian berlaku adil dalam kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh ahli ilmu. Naam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu perintah berkaitan untuk
jangan melakukan penipuan ataupun jangan salah dalam ukuran dan juga timbangan, tuan-puan. Apatah lagi perkara-perkara berkaitan dengan kesilapan yang dilakukan oleh ahli ilmu. Apatah lagi kalau ahli ilmu ataupun ulama tersebut adalah ulama-ulama yang salih, ulama-ulama yang kita katakan memang ulama-ulama yang benar, bukan ulama-ulama jadi-jadian, tuan-puan. Ya? Bukan ustaz-ustaz jadian, wal'iyadzubillah. Apabila melakukan kesalahan dan kesilapan itu wajar, tuan-puan. Tapi dalam keadaan kita kena berlaku adil. Kena disampaikan dalam penuh adab dan etika. Ya, kalau ada salah silap, tuan-puan, sampaikan dengan benar. Kalau ia merupakan satu bentuk kesalahan berkaitan dengan apa yang disampaikan ini, kita kena sampaikan juga dengan amanah, dengan baik, dengan niat untuk kita memperbaiki dan memperbetulkan kesalahan sesama kita. Kemudian berlaku adil dalam apa juga khilaf dan juga perselisihan yang berlaku. Sama juga, tuan-puan. Berlaku adil. Sebab apabila kita berusaha untuk melakukan suatu perbuatan dengan adil, ia akan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak berselisih pun berselisih perkara-perkara yang benar, yang dibenarkan untuk berselisih. Jangan sampai perkara-perkara yang dilarang, tuan-puan. Jangan disebabkan perkara-perkara yang kecil yang remeh menyebabkan kita sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin bermasa muka, bermusuhan, berdendam, berhasad dan sebagainya. Dan bahaya, hasad ni sangat bahaya, tuan-puan. Hasad ni seperti mana kita ketahui ada dua bentuk hasad berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Falaq. Dalam suratul Falaq, tuan-puan, ya. Seperti mana kita ketahui kan. Satunya orang yang hasad. Yang kedua, tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, apabila orang yang hasad tu dia melakukan perbuatan hasad, maka itu pun di antara perkara yang sangat berbahaya, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Hasad ni kan ada dua bentuk hasad, tuan-puan. Seperti mana yang kalau kita tadabbur suratul Falaq. Hasad ni dia ada dua bentuk hasad. Kalau hasad yang pertama, tuan-puan, hasad yang mana dia hasad saja tanpa dia melakukan sesuatu perkara. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hasad yang paling berbahaya, tuan-puan, apabila orang tu hasad pada masa yang sama disusuli dengan tindakan-tindakan dia setelah ataupun kesan daripada perbuatan hasad tadi, tuan-puan yang dirahmati Allah. Maka itu di antara yang kita kena berhati-hati pada masa yang sama, yang kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Apabila hasad, melakukan tindakan sebab hasad. Maksudnya adalah dia hasad bukan sekadar dia tak suka hasad dalam hati dia, pada masa yang sama untuk menyempurnakan, untuk dia puaskan hati dia sebabkan hasad tadi, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Na'udzubillah, sihir ke, tuan-puan ni, melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada orang yang dia hasad tadi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita. Baik, yang terakhir sekali, tuan-puan, kesimpulan berkaitan dengan kaedah ini. Yang pertama sekali, kepentingan aplikasi kaedah Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kita kena berlaku adil, tuan-puan. Jangan kita menipu, jangan kita melakukan penyelewengan. Ya. Kemudian yang kedua, berlaku adil dalam apa juga permasalahan dan juga keadaan yang berlaku. Apa juga keadaan-keadaan yang berlaku, tuan-puan, kita kena berlaku adil. Kita kena rasional, tuan-puan. Kita jangan terkesan dengan apa juga perkara emosi dan sebagainya, kan. Kena berhati-hati. Kemudian yang ketiga, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi kepada kaum Nabi ataupun umat ataupun kaum Nabi Syuaib alaihi salam, apabila mereka melakukan perkara-perkara yang Allah Taala murkai, tuan-puan, maka azab menimpa mereka. Sebab itulah. Ustaz, maaf Ustaz, bunyi bising. Bising sangat ke? Ya, tadi kuat. Sekarang bising pun. Bising lagi ke? Okey, sekarang dah tak ada dah. Kamera tu gerak-gerak. Ustaz. Oh ya. Sorry. Baik. Kalau kita lihat, tuan-puan ni, kesan daripada perbuatan yang dilakukan oleh kaum Madian, tuan-puan. Bila mereka tidak mengikuti nasihat dan juga panduan ataupun ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Maka begitu juga umat-umat yang terdahulu, tuan-puan yang dirahmati Allah, yang Allah Ta'ala berikan mereka azab, yang Allah Ta'ala hancurkan mereka disebabkan mereka tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala, apa yang Rasul Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka.
maka akhirnya tuan-puan bala dan musibah Allah timpakan kepada mereka. Sama juga keadaan kita, maka apa yang berlaku, apa yang kita telah ketahui, kisah-kisah yang telah berlaku kepada umat-umat terdahulu, maka kita usahakan untuk jauhkan. Janganlah kita lakukan perkara yang sama. Sebab apa tuan-puan, kita pun diancam ataupun diingatkan oleh Allah Ta'ala perkara yang sama. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, maka kita pun diancam dan diingatkan dengan perkara yang sama. Ya? Maka kita kena berhati-hati insyaAllah. Selanjutnya hadirin, pastinya lah kepentingan untuk kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk kita tinggalkan tadabbur Quran dalam kehidupan kita. Di samping kita baca Al-Quran setiap hari, kita usahakan untuk memahaminya. Menghayati isi kandungan tuan-puan, ambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Maka manfaat sangat besar untuk kehidupan kita. Pada masa yang sama, jiwa kita akan dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan betapa besarnya tuan-puan, betapa pentingnya untuk kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Barulah kita akan memahami, oh inilah yang saya baca selama ni. Rupa-rupanya isi kandungannya berkenaan tentang ni. Rupa-rupanya perkara yang Allah Ta'ala khabarkan tentang ni. Pengajaran dia macam ni, oh sepatutnya saya kena lakukan macam ni. Sebab Quran ajar macam ni. Dan Islam adalah ad-din tuan-puan. Maksudnya apa? Islam adalah cara hidup, maksudnya kehidupan kita. Kita usahakan untuk kita menjadikan Islam sebagai cara hidup kita dalam kehidupan kita keseluruhannya insya-Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab tuan-puan. 3 kaedah yang kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khasnya diri saya yang menyampaikan dan juga keluarga saya. Mohon doa daripada tuan-tuan puan-puan insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan, ada persoalan tak berkaitan dengan 3 kaedah yang kita kongsikan pada pagi ini? Ada persoalan? Silakan secara langsung pun boleh. Jika segan dan malu, boleh tanya dekat ruangan chat. Ada persoalan hadirin? Boleh faham tak? Jelas tak apa yang saya sampaikan? Sampai tak? Boleh faham tuan-tuan perempuan? Boleh insya-Allah? InsyaAllah Ustaz. Ada persoalan? Nak tanya? Ada lagi Atau, Ustaz. ataupun ada sharing ke? Puan Aziah, jelas ke Puan Aziah? Macam mana? Okey, nak Ya. tanya Ustaz tentang yang kaedah yang akhir, kaedah 28, Okey. tentang penipuan timbangan. Itu untuk yang peniaga ya Ustaz? Walaupun dalam ayat ni dia memang nasihat tu khasnya untuk peniaga. Memang khas untuk peniaga. Cumanya bila kita sebutkan berkaitan dengan aplikasi kaedah ni yang diluaskan, yang dijelaskan oleh para ulama, ia bukan sahaja berkaitan dengan perintah untuk menjaga ukuran dan timbangan untuk meniaga saja, tidak, tetapi untuk dalam kehidupan kita seharian. Sebab tu kita sebutkan kaedah, beberapa aplikasi kaedah tadi tuan-tuan. Yang ni maknanya ini juga di antara perkara-perkara berkaitan dengan menjaga ukuran dan timbangan. Maknanya jangan kita melakukan satu bentuk perlanggaran daripada penilaian ataupun ukuran-ukuran kita sebagai contoh. Walaupun memanglah perintah Allah Ta'ala berkaitan dengan ukuran dan timbangan ni untuk meniaga. Cuma kita boleh luaskan kaedah ni kepada beberapa bentuk seperti yang dijelaskan oleh Dr. Umar dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah. Wallahu a'lam. Sebab tu meniaga ni tuan-tuan rahmati Allah, ia boleh menjadi sebab apa jua bentuklah sebenarnya. Pekerjaan ke apa jua bentuk yang kita usahakan, dia boleh bawa kita dua benda tuan-tuan kan. Dua jalan sahaja, sama ada ia boleh menjadi sebab kita mudah ke syurga Allah Ta'ala, pada masa yang sama ia boleh jadi sebab kita na'udzubillah masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Apabila kita berusaha untuk menjalankan perniagaan dengan amanah, jujur tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan berkati kita. Tetapi sebaliknya, jika berlaku penipuan di sana dan sini, ada unsur-unsur gharar sebagai contoh, ada unsur-unsur penipuan, maka ia di antara perkara yang Allah Ta'ala murkai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada persoalan yang lain? Satu lagi Ustaz, tentang neraka ya. Bila kita sebut neraka, kita gambarkan
keadaan panas api ya dalam neraka ya. Ada tak neraka yang sebab ada terbaca yang selain daripada keadaan panas, dia opposite dia ialah keadaan kesejukan dalam neraka tu. Betul. Baru terbaca Ustaz. Itu yang nak tanya. Betul. Selama ni dok ingat neraka tu panas, api dan sebagainya. Okay, mohon Ustaz jelaskan sikit. Terima kasih. Boleh sama-sama, insyaAllah. Sekejap ya, saya cari ayat Al-Quran berkaitan dengan azab neraka yang sejuk. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, surah, ya Allah, dalam surah Sad. Nah, surah Sad ayat yang ke-57. Nah, surah Sad ayat yang ke-57. Saya cari sekejap. Nah, surah Sad ayat yang ke-57. Ya Allah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Sad ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka. Cuma dalam ayat ni khas berkaitan dengan air yang sangat panas dan juga air yang sangat sejuk. Hadirin. Air yang sangat sejuk. Ini suasana yang lain lah. Cuma untuk bahagian ayat Quran berkaitan dengan sejuk tadi, selain daripada air, sekejap saya cari pula. Allah. Ustaz, mungkin dalam hadis kot. Ustaz. Dalam hadis Bukhari. Tu saya tengah cari matan hadis ni. Oh ya. Ada saya jumpa. Sekejap apa? Hadis Bukhari. Muslim. Naam. Zamharir. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang disebutkan ataupun daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Afwan. Naam. Hadis Imam Bukhari Muslim, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'da fa'adhina laha binafasain nafsin fi syita' wa nafasin fi sayf fahuwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min al-zamharir. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, neraka berkata, ya Rab, kami memakan di antara satu sama yang lain, maka izinkanlah kami untuk bernafas. Maka Allah SWT mengizinkan untuk bernafas 2 kali. Nafas ketika musim sejuk
dan nafas ketika musim panas. Maka hawa yang amat panas itu adalah panasnya neraka, maka hawa yang amat sejuk itu adalah sejuknya neraka. Maksudnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surah An-Naba juga Allah SWT berfirman dalam surah An-Naba ayat 24 hingga 25. Cuma ayat ni berkaitan dengan kesejukan air tadilah. Air yang mendidih dan sebagainya. Baik. Cuma yang paling penting adalah neraka tu di antara selain daripada panasnya tuan-puan dirahmati Allah Ta'ala, pada masa yang sama ada juga kesejukan yang melampau, yang terlalu sejuk. Berdasarkan hadis tadilah. Terima kasih Puan Azia sebab itu pun antara faedah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Hadis ni memang hadis sahih ke Ustaz? Hadis sahih pastinya Puan, insya-Allah. Hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Terima kasih Puan Azia. Manfaat faedah tu. Sama-sama Ustaz. Sebab ada terbaca tu yang nak tahu dengan Ustaz kan, nak tanya Ustaz. Betul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi tuan-puan yang lain insya-Allah? Baik, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih tuan-puan atas perhatian tuan-puan. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini bermanfaat insya-Allah, terutamanya bagi diri saya sekali lagi dan juga keluarga saya. Mohon doa daripada semua dan semoga tuan-puan juga beroleh ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah